seseorang kepada sahabat ni sebenarnya dia bererti cinta kepada Rasulullah. Begitu juga kebencian kepada sahabat sebenarnya kerana benci kepada Rasulullah. Tak mungkin seseorang sayang kepada Nabi dengan sebenar tiba-tiba dia cerca sahabat Nabi. Tak mungkin. Tak mungkin gitu. Baik, dan terbukti secara realiti lah mana golongan yang benci kepada para sahabat ni disebut Rafidah. Rafidah. Kalau ajaran sesat pak kita ni ada, dia benci pada Nabi tu. Ada, dia benci kepada Nabi. Pelik semua. Rasanya mak tak semakna. Dia pernah. Jadi benci kepada sahabat ni sebenarnya tidak ada beza pun. Benci kepada Rasulullah, itu maksudnya. Sebab tu di sini ana buat berdasarkan kepada setengah ulama bila dia kemukakan riwayat ini, dia sebut tanpa huraian yang panjang. Dia kata hakikat kebencian kepada para sahabat adalah benci kepada Rasulullah SAW. Itu hakikat. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis yang kita bincang pada sesi lepas. Kemudian riwayat seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtarani wa ikhtara li ashaba faja'ala li minhum wuzara wa ansara wa ashara faman sabbahum fa'alayhi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yawmal qiyamah sarfun wala adlun." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihku, dan Allah juga memilih sahabat-sahabatku untukku. Sebab itulah dulu anda sebut, ulama kata kalau Nabi ni Mustafa, sahabat ni Mukhtar. Semua dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berlaku secara kebetulan, tidak. Ini antara dalilnya. Kemudian Allah menjadikan untukku dari kalangan sahabatku tu penyokong aku. Ansari lah kira-kiranya, para penolong aku, dan orang-orang yang ada ikatan persemendaan dengan aku. Ada ke sahabat Nabi tu buya anak pada Nabi jadi tua dia, ada setengah tu jadi menantu Nabi. Itu berlaku. Dan kalau kita perhatikan dengan tu ada sebuah kitab, nama kitab ni pun Musaharah. Kitab ni dia bincang tentang bagaimana para sahabat ni masing-masing memberikan anak mereka kepada sahabat mereka. Misalnya Saidina Ali bui anak dia pada Saidina Umar, padahal anak dia tu muda benar. Saidina Umar ni tua tu, tapi dia bui. Apa tu? Kerana cinta pada Saidina Umar, sebab dia nak keturunan yang baik. Itu dalam kitab tu dia sebut. Jadi kalau kita letak atas kertas, anda baca sikit sakit kepala, patah anda tak baca. Cuma kita baca tak, kita nak rujuk je. Mula terus baca juga, ambil kertas tulis. Sepasal lah ni wi anak kau ni di kalangan sahabat apa tu? Nak ambil keturunan yang baik. Orang yang dijamin sebagai ahli syurga, anak keturunan tu. Sakit kepala tengok. Pasal lah tu. Dia ada khusus kitab tu. Dia panggil Musaharah, persemendaan. Jadi Nabi ni melakukan persemendaan dengan para sahabat. Ini sesiapa yang mencaci mereka, maka mereka akan dapat laknat daripada Allah, daripada malaikat, dan daripada seluruh manusia. Tidak habis setakat itu sahaja dosa itu, besarnya dosa itu. Dan pada hari kiamat Allah tidak akan terima amalan mereka buat, sama ada amalan itu amalan wajib dan amalan sunat. Allah tak terima kecuali mereka bertaubat. Kalau mereka bertaubat, lepas. Jadi di sini berdasarkan kepada riwayat ni, ataupun kita baca dulu Zahabi, sebab ana ada buat catatan ni. Imam Zahabi berkata, dia kata yang mengetahui, sesiapa yang mengetahui keutamaan para sahabat, orang yang mengetahui keutamaan para sahabat hanyalah orang yang memerhatikan. Mana orang yang ambil tahu tentang mereka, orang yang belajar tentang mereka, orang yang baca sirah-sirah mereka, dan orang yang ikuti
jejak atau perjalanan hidup mereka dalam mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah baginda wafat, mereka lah yang menjadi apa kita kata pengembang sunnah itu. Bahkan mereka berlumba-lumba dalam melakukan amal salih. Ana ubah sikit tu di segi terjemah dia. Boleh juga ni pun, tapi kena takwil. Berkenaan berlumba-lumba mereka dalam beriman. Beriman di sini maksudnya memperkasakan iman itu. Sebab iman ini melakukan amalan-amalan yang boleh menguatkan keimanan. Kena takwil gitulah kalau kita nak kekalkan terjemahan ni. Para sahabat terus berjihad melawan orang-orang kafir harbi, menyebarkan agama, menjunjung syiar agama, meninggikan kalimah Allah dan Rasulnya, mengajarkan perkara-perkara fardu dan sunnah-sunnah. Kalau bukan kerana generasi sahabat, nescaya agama ini, tak kiralah sama ada dasar agama maupun cabang agama, tak akan sampai pada kita. Ini tak boleh nafi bahawa Nabi tidak sebarkan agama ke melepasi Jaziratul Arab. Sebab itulah ulama kata Allah wafatkan Nabi itu sebagai pengiktirafan bahawa generasi itu sudah diredai oleh Allah, sudah diperakui oleh Allah. Dia akan bawa agama dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Jadi diwafatkan Rasulullah sebagai satu pengiktirafan terhadap sahabat. Kita fikir pula logik tu. Tak mungkin Allah akan tarik Nabi kalau dalam keadaan sahabat tak sempurna lagi, tidak diperakui lagi mampu bawa agama ke seantero dunia. Yang nasa logik tu pandangan ulama tu. Kita fikir-fikir pun betul. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar sebaik saja menjawab jawatan khalifah tu, perang lagi, terus perang. 9 bulan paling kurang perang lawan orang murtad tu, ramai mana mati. Setengah kitab kata tentera Musailamah saja mencecah 10,000. Musailamatul Kazzab, tentera dia saja, sebab dia bergabung. Anda baca dalam kitab-kitab baru ni, ada setengah ulama dia buat kajian, dia kata sebenarnya Sayyidina Abu Bakar berperang itu sebab ramai di kalangan orang tidak mau keluar zakat tu sebenarnya bukan tak mau keluar zakat, cuma dia telah dipesongkan pemikiran oleh gerakan Musailamah ini supaya duit zakat tu disalurkan kepada mereka. Bayar ke kalau duit zakat yang begitu banyak disalur kepada Musailamah, memang dia boleh kumpul kekuatan tentera dengan duit itu. Maknanya duit zakat itu akan digunakan sebagai dana untuk misi pemberontakan terhadap kerajaan Madinah. Itu sebenarnya Sayyidina Abu Bakar bertindak tu. Kita fikir pula lagi sebab apa? Cerita ni panjang lah kalau kita tengok dari dia kata hak tak bayar zakat ni ada 3 kelompok. Pertama sekali dia ingat ke zakat ni hanya untuk Nabi saja. Nah, hak ni memang dia bertobat. Bila Sayyidina Abu Bakar hantar kita kata wakil kerajaan, dia bayar semula. Hak ni memang dia bertobat. Yang kedua, dia ingat ke zakat ni kena bayar juga, tapi tidak pada kerajaan lah. Boleh bayar sedih-sedih gitu. Sebab kita sini kan berapa peratus? 30 ke 20%, gitulah. Makna bayar ke maik separuh, bayar sedih separuh. Ada yang berpandangan boleh bayar, kena bayar sedih, tak payah daripada kerajaan mana. Kita berdikari dalam bab zakat. Hak ni juga bertabat. Hak yang ketiga tu sebenarnya hak perang dengan Sayyidina Abu Bakar, iaitu dia kata zakat tak wajib. Dia ni sebenarnya hak itulah yang dimaksudkan Sayyidina Abu Bakar kata, aku tidak akan bezakan orang yang tidak mau solat dengan orang yang tidak mau keluar zakat, sama-sama kafir. Hak dah mereka hak bahagian ketiga tu. Itu mengikut ulama lah. Okey, seterusnya kita juga tidak akan mengetahui mana-mana hukum fardu sebagai fardu dan mana-mana amalan sunat sebagai sunat, sebagai sunnah ni mana sunnah yang sunat, kalau bukan kerana amalan dan tunjuk ajar daripada sahabat. Kita juga tidak akan mengetahui hadis-hadis dan berita-berita apa pun hak mari daripada Nabi. Sebab kita ni tahu maklumat Nabi ni daripada sahabat, sehingga hadis itu jadi tidak terpakai. Tak boleh nak pakai hadis tu kalau tak ada nama sahabat. Itu secara umum lah nak sebut tu. Walaupun dia ada perbincangan lah, kalau mursal tabi'i itu apa ke semua tu dia ada perbincangan. Tapi asasnya, sebab tu kalau orang ngaji hadis kan, kalau misalnya contoh kita baca hadis dah, Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada ultak sahabat sebagai perawi yang mula-mula, kerana situ asas dia. Jadi kata-kata Zahabi ni boleh kita ringkaskan begini. Kenapa Imam Zahabi sebut begitu? Ni dalam internet pun ada ni.
Sebagai memuliakan para sahabat, maka Allah takdirkan penjelasan sunnah dan penyebaran agama melalui usaha-usaha mereka. Fikirlah ada sebanyak mana boleh pahala ke sahabat. Sebab tu ulama kata, Khatib Baghdadi kata, pada waktu dah dia masuk syurga, tak payah kira dah semaya dia. Dah setiap hak kita buat lah ni berkait dengan dia. Mana ada sebab dia kita sapa agama ke seluruh dunia. Tak setiap orang buat bolehlah pahala ke dia. Hukum sebab berlaku kepada dia. Cuba bayangkanlah sebanyak mana dia dapat. Tak kita tak tahu lagi ni sejarah manusia nak berapa beribu tahun lagi akan berlangsung hidup manusia sebelum kiamat ni. Sebab tu ulama kata kalau kita kira hak tu sahaja pada dia, tak usah kira semaya puasa dia, tak usah kira hak ni sahaja. Patu ramah mana sahabat perang berpuluh-puluh peperangan lagi. Moga sahabat ni kan bila Nabi wafat tu 100 tahun ke hadapan tu zaman sahabat lagi. Dalam hadis pun sebut gitu. Sebab itulah ulama kita kata kalau sahabat ni ada buat salah pun pada dengan doa pokok kita kita duduk doa seumur kepada sahabat tu seluruh dunia. Lalu khutbah terap mesti doa. Itu termasuk dalam adab dan itu termasuk dalam ajaran Nabi. Baik, sesiapa saja yang mencela mereka atau mencaci mereka, tidak mengkafir ni, mencela mencaci tidak mengkafir, dia telah keluar daripada agama dan menyimpang daripada agama orang Islam, orang Islam, kerana mereka mencela hanya berlaku atas dasar keyakinan adanya keburukan kepada para sahabat, menyembunyikan kebencian terhadap sahabat. Cela ni dia mari daripada perasaan hati tu. Ada tu dia faham macam mana kesilapan terhadap tu. Makna bila kata dia cela sahabat, dia mari daripada kebencian dalam hati tu. Dan pengingkaran terhadap apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran berupa pujian kepada para sahabat. Allah sebut keutamaan sahabat, jasa-jasa sahabat dan kecintaan mereka. Ni ada kitab khusus ni. Dengan antara 3 buah kitab yang ulama tulis kumpul ayat Quran bab sahabat saja. Maknanya perbincangan tentang sahabat berdasar pada perspektif Quran saja. Tu mana satu kitab khusus. Tidak tebal sangat kitab tu. Jadi kalau kita baca tu kan, betul lah ni. Maknanya sebenarnya hakikatnya orang itu tolak Quran. Gitu. Jadi benci. Jadi maksudnya apa? Benci kepada para sahabat adalah penolakan kepada Quran dan hadis. Dia jadi gitu kesan dia. Selain daripada itu, perlu kita sedar jugalah kedudukan sahabat dalam konteks hubungan dengan agama kita. Sahabat ni adalah kita kira faktor lah dan perantara yang maksud, yang paling dapat diterima daripada apa yang dinukil daripada Rasulullah. Jadi bila kita kata hadis ni, doa ni, zikir ni, selawat ni maksud daripada Nabi, maknanya mesti ada sahabat. Mana daripada sahabat itu? Bila kita kata gitu, makna daripada sahabat itu. Mencela perantaraan, mencela sebab bererti mencela asal kepada sebab itu. Mana bila caci sahabat seperti mencaci Rasulullah. Apa? Sebab agama ni sampai kepada kita bukan direct melalui Nabi, tapi dia melalui perantaraan mula-mulanya para sahabat. Selepas tu baru ulama. Menghina orang yang menukilkan bererti menghina apa yang dinukilkan. Hak inilah ulama kata, kalau bahasa Maulana ni dia kata orang Islam ni dia tak faham. Syiah serai sahabat sebenarnya dia nak serai Nabi. Supaya tua pukul anak sindir menatu lah, kita kata pukul anak dia bahasa tak erti pada nak marah menatu dia. Tapi orang Islam ni ada jenis gong ni tak faham bagi-bagi lagu tu. Padahalnya kalau Syiah bila dia kutuk sahabat, makna sebenarnya dia sedang nak merosakkan dua sumber utama kita tu. Apa dia? Quran dan hadis. Sebab tu dia cedek kalau mu tolak Quran pun tak usah pusing lah. Kita ada Quran hak daripada keluarga Rasulullah, daripada Popok Habib Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Sebab tu ada Popok Habib hak mari sini. Tidak mari sini dalam YouTube lah. Dia kata banyak hadis-hadis yang kita sampai ni tak ada dalam kitab. Hak tu kita ambil daripada dada-dada ulama. Popok dia boleh menjadi sistem kalau gitu. Banyak bila kita terima tu lagu mana jadi sistem pengajian hadis. Dan bila orang tanya ke mana dalam kitab mana ada hadis awak bawa, tak ada, cuma dalam dada kita. Hak ni kita terima secara syafawi daripada mulut ke mulut. Tu tidak sistem lagu tu. Kalau lagu tu ada ikut nak rakyat agama ni, tengok bahaya tu.
Situ nampak dah hadis-hadis bermasalah. Maknanya kalau kita terima hak tu, jadi duduk bawah, jadi kecil habis ni kita hadis. Hak ulama Imam Bukhari sampai mati ke diri, wakaf ke hidup untuk kumpul hadis. Tak ada faedah lah. Lepas tu nak cek lagu mana tu bagi hadis ada dada gitu. Betul tu. Nak. Tapi sebenarnya boleh cek mengikut ulama. Okey, tak apa awak mari, tak apalah dada awak cuba tu ambil nama perawi dia. Bias daripada bermula sahabat sampai kepada awak. Kita nak tengok sosok nama. Sebabnya dalam sistem pengajian ilmu, orang panggil ilmu nakal agama ni, 3 tahun pertama tu kalau tak ada ulama hidup 3 kurun pertama, kalau dia tak jumpa hadis, tiba-tiba hadis tu ada pada kurun keempat, Yusuf Qaradawi beraya, maknanya hadis tu hadis barulah tu, bukan hadis Nabi lah tu. Sebab tu Nabi kata sebaik-baik kurunku summal ladzina yalunahum summal ladzina wa yantashirul mafsadah. Nabi kata 3 kurun, lepas tu berlaku kerosakan. Salah satu maksud baik kurun terbaik, di situlah punca ilmu Islam nak sampai kiamat. Sebab tu ulama kata kalau dalam 3 kurun tu tak ada hadis, dia tak ada selepas tu. Tiba-tiba 3 kurun tu tak ada dalam kitab, padahal 3 kurun ni pembuku hadis selesai dah. Tiba-tiba tak ada dalam mana-mana kitab hadis 3 kurun pertama. Tiba-tiba wujud 400 tahun lepas tu. Sebagai contoh hak wujud ni Nahjul Balaghah misalnya, kitab Syiah tu antara yang 300 tahun selepas zaman Nabi. Mana saya kononnya khutbah-khutbah Sayyidina Ali dianggap kitab tu mengikut Syiah sesahih Bukhari. Bila keluar dia 300 tahun selepas Nabi. Gapo dia Yusuf Qaradawi kata, dia kata bila dia baca kitab tu kata-kata Sayyidina Ali, dia baca pula kata-kata Sayyidina Ali hak keluar daripada mulut Sayyidina Ali, bahasa tak sama. 300 tahun ni berubah dah bahasa. Alah tak arti 300 tahun ni orang panggil bahasa klasik tu berapa tahun baru. Adapun kitab ini tu bila tahu guna bahasa gitu. Bermulanya bab ini orang tak makar tu. Dia perubahan tu tak siapa pun 100 tahun. Enggak ni 300 tahun, 400 tahun. Jadi ulama boleh kesal bahasa. Enggak, bahasa ni dia boleh berubah. Tu anda nak sebutnya, nak ayatnya pentingnya kita tahu sahabat. Sebab itulah dalam agama Islam kita ni, kalau orang nak tahu tentang bahasa hadis, dia bukan sekadar mengaji hadis, dia kena ngaji juga syair-syair zaman jahiliah. Sebab bahasa syair itulah digunakan dalam hadis zaman Nabi. Misalnya kalimah ghulam. Kalimah ghulam. Banyak ada hadis palsu kihulam. Sebab ghulam ni kalau orang luar, orang Parsi guna, dia makna lain. Arab makna lain. Tiba-tiba bila tengok hadis tak sesuai ghulam ni kalau nak guna sih. Tengok seruan orang Parsi. Rupanya hadis ni orang Parsi. Banyak kita jumpa kalau kita belajar hadis. Benda-benda gitulah. Ayatnya zaman ni zaman sangat penting. Sebab tu setengah ulama kata zaman sahabat ni kita boleh jadi sebagai penanda aras agama kita. Kalau tak ada zaman dia, mana tak ada lah zaman kita ibadat tu. Boleh jadi penanda aras. Baik. Perkara ini jelas bagi sesiapa yang merenungkan, selamat daripada sifat munafik. Kalau orang tak kena penyakit munafik selamat, tak kena penyakit zindik mana kafir. Ana ambil pendapat kebanyakan lah. Setengah ulama kata zindik ni mana munafik yang hampir kafir. Satu langkah lagi nak jadi kafir. Tapi kalau Imam Ahmad bagi dia kafir dah zindik. Idza ra'aita ahadan yantakisu ashab Rasulullah fattahim islamah ataupun fa'lam annahu zindik, kata Imam Ahmad. Kalau mu dengar orang sebut keburukan sahabat dengan maksud nak merendah-rendah ke sahabat, ketahuilah kamu kena ragu tentang keislaman dia. Ataupun dalam kenyataan lain dia kata ketahuilah dia tu zindik. Zindik mana kafir yang bertakiyah, pura-pura Islam. Baik. Jadi ini bermaksud seorang itu dia ada sifat munafik. Dia tu zindik dan penyimpangan, telah berlaku penyimpangan akidah dalam diri dia. Jadi ini bermaksud mencela para sahabat, bererti percubaan merosakkan sumber agama. Tu. Maknanya mencela sahabat itu adalah merupakan percubaan untuk merosakkan sumber agama. Imam Ahlussunnah wal Jamaah iaitu Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, di antara hujjah yang jelas
lagi difahami adalah menyebut kebaikan-kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, tidak menyinggung, tidak sebut, tidak kita kata highlightkan keburukan mereka. Ada keburukan sahabat, muka dia bukan maksum, dia manusia seperti kita. Sebab tu dia istilah intiqas. Intiqas ni makna cari. Bila kata cari keburukan sahabat ni, maknanya zahirnya tak nampak, kena cari. Popok kita ni kalau cari, kalau siasatnya ada keburukan saya, mudah lagi tanya bini dia, tahulah dulu. Ui, boleh 10,000 kan? Nah, suruh ayat. Tahulah dulu. Bini dia jauh, dia tak ayat. Tercerah nak tahu. Cerah tahu. Tok peti kata apa ni, Tok Qadi kata apa nak cerah. Dia kata. Dia start dengan mukadimah tu. Nah, dia ceritalah. Siapa Tok Qadi kata, tak apa, cukup tu hamba faham tu. Kalau tidak, ni tayasa tak habis lagi. Kadang-kadang tu lelaki begitu. Maknanya keburukan tu ada. Tetapi bagi anak, setakat anda tengok hadis ulama sebut, kalau kita duk sayang orang kita tak nampak keburukan, baik benar itu orang itu. Nak cari tak ada keburukan, tak usah carilah atas dunia ni. Tiapi pun ada keburukan. Kita nak cari orang tak boleh nak tengok kelihatan kata. Molek, tak ada. Sahabat ni dia manusia. Tetapi jasa-jasa dia, sebab tu kita akan jumpa dalam hadis akan datang. Siapa ulama kata tak usah dia sebutlah keburukan dia, kebaikan dia terlalu banyak. Kalau orang setahun ni baik pun nak sebut lagi keburukan, kalau orang buat gitu pada kita lah ke mana? Setahun ni baik ni kita nak sebut lagi keburukan dia, tentu ada. Menghargai orang ni salah satu, menghargai orang baik ni kita tidak sebut keburukan dia, sebab kebanyakan kebaikan dia terlalu banyak. Itu maksud dia. Itu akan sebut selepas ni. Jadi kata Imam Ahmad, di antara hujah yang jelas lagi difahami adalah menyebut kebaikan-kebaikan para sahabat seluruhnya. Tidak kita duk highlightkan keburukan mereka dan perselisihan yang berlaku di antara mereka. Hal tu kita tak usah ulah lah. Tak usah ulah. Sebab anda pernah dengar dalam internet tu ada seorang profesor lah dia ni, dia kata macam dia buat keputusan, dia menghukumkan Muawiyah tu sebagai burah ni mana pemberontak lah, penderhaka terhadap kerajaan Islam. Sayyidina Ali di pihak yang benar, Muawiyah di pihak yang salah, dan dia adalah burah ni hati-hatilah, dia boleh dibunuh dalam agama kita. Burah ni bukan, jadi kita letak burah, sedangkan Sayyidina Ali pun kata Muawiyah tu, sedangkan Sayyidina Ali sendiri dalam kitab Syiah pun ada, dalam kitab kita pada sesiapa yang kata tentera Muawiyah mati perang dengan kita zaman peperangan Siffin itu, celah dia Sayyidina Ali akan rotan itu. Bahkan Sayyidina Ali kata dia syahid, tentera kita pun syahid. Sayyidina Ali tak kutuk Muawiyah. Jadi ada riwayat yang mengatakan Muawiyah kutuk Sayyidina Ali semasa baca khutbah, Sayyidina Ali pun kutuk Muawiyah. Riwayat tu Khatib Baghdadi kata aku cek dah tak betul sahabat. Hadis-hadis boleh rujuk. Kenyataan dalam kitab Faslul Kitab fi Mawaqifil Ashab. Kitab ni habis dah kita khatam di Masjid Langgar. Tu situ dia ada sebut, dah ada rujukan dia. Tok nasabah dia kata ahli syurga Muawiyah penulis Quran, tiba-tiba atas khutbah nak kutuk sahabat lain. Sedangkan bila Abu Zar dengan Bilal, Abu Zar gorang dengan Bilal pun Nabi marah dah. Dia ingat cerita Abu Zar kata kepada ya binal aswad, hei anak hitam dia apa, dia gelar memel hitam apa, jangan disebut gitu, selu-selu sudah lah. Sebut pula derah pula tu. Biar hitam pun. Jadi kebetulan tak tahulah perasaan manusia kadang-kadang biasa tak apa gua hari ni tak ni. Boleh ada kayak kita pada gitu. Tanya kita sebut yang terbagus lah. Kemarin tak apa, hari ni tak boleh. Tanya kita tak senang hati. Tiba-tiba macam mana hari tu? Dia panggil, adalah latar belakang dia panggil ya benar aswad. Hei anak orang hitam. Bila kecil hati, bila pun report Rasulullah panggil Abu Zar. Hei Abu Zar, dalam hatimu ada saki-baki perangai jahiliah lagi. Abu Zar keperoboh dia ni, dia letak pipi dia sebelah atas tanah, dia kata aku tak akan bangun selagi bila tak pijak pipi aku sebelah lagi. Tu gora tu Nabi marah dah. Tak nasabah Muawiyah atas khutbah, baca tu khutbah atas mimbar aku tu. Sebab tu khatib pada aku cek dah hadis tu tak betul, tidak boleh dipertanggungjawabkan. Tu kena beringat dah. Ni kita nak sebut Muawiyah ni satu level sahabat dengan Sayyidina Ali. Kalau dia balas popok kita, ayah kita balas bapak daun kalau dia kecek kasar, biar pergi sama level dia. Kita tak serba balas bapak daun kita. Bukan level kita tu.
Kita kena ingat tu. Sebab itulah Umar bin Abdul Aziz dia tak kira sebab dia ni antara berkecuali pada hakikatnya dia ni ahli Muawiyah lah. Tapi tak sesiapa sahaja yang kutuk sahabat, lebih-lebih lagi kalau kutuk Sayyidina Ali, padahal dia ni ahli Muawiyah, dia akan rotan. Bahkan ulama kata Umar bin Abdul Aziz ni tak ada, dia rotan sendiri kecuali orang yang kutuk sahabat. Hak lain dia orang lain rotan, tapi siapa dia kutuk sahabat dia sendiri akan rotan. Nak ayatnya Umar bin Abdul Aziz ni makna dia faham sungguh sahabat ni siapa. Banyak tidak kalau nak sebut. Tak habislah kita ni kalau nak sebut tu kan. Misalnya kalau duduk tengah semaya zaman tabi'in, salah satu sebab tak penuh sah depan tu duduk tunggu sahabat, takut-takut mari. Bahkan kalau penuh dah tabi'in duduk depan, tengok sahabat masuk, puak dia undur dah tu. Dia kata tak okey lah kita nak duduk sah depan. Orang yang pernah jadi makmum Nabi ada lagi tu. Dia akan suruh sahabat dia depan, dia akan undur. Kadang-kadang sahabat tak tergamak. Itu kita boleh baca dalam sejarah. Sebab apa tabi'in ni dia kenal sahabat tu siapa. Dia kenal. Sebab itulah Imam Mawardi dia kata, Ibnu Khaldun ni dalam maklumat yang anda dapat dalam syarah hadis 40 Imam Nawawi, ni nukilah daripada Ibnu Rajab, dia buat syarah, cuma dia nukil kata-kata Imam Nawawi. Imam Nawawi nukil pendapat kata-kata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kata zaman tabi'in dulu bila dia mengajar hadis, bila sebut sahabat dia terus buat bayi data sahabat. Wahai lalu sahabat ni siapa kepada anak-anak dia. Sebab tu dia kata kami mengajar tentang sahabat sepenting kami mengajar Al-Quran. Makna pendidikan teras itu. Sebab tu dia kenal semua sahabat. Sebab itulah ada dalam kitab yang baca, kalau di India dulu lah, sebab India kan dia dulu pernah dijajah oleh Parsi, dia kuat Syiah no. Tapi pokok tabligh tak kena buat apa, sebab kukuh pendidikan sahabat dalam jiwa tabligh. Maulana Ilyas dia tekan tu daripada awal lagi. Kayak dia buat bahayan gitu. Hayatus Sahabah dan sebagainya, cerita sahabat. Jadi masuk molek. Sebab tu gua nama dia kata kalau orang mengaji tentang sahabat dia ada antibody, payah Syiah nak masuk. Kalau kita bui pendidikan sahabat pada masyarakat dan sebaiknya, payah ajaran salah nak masuk, bukan Syiah saja. Apa? Bila kita kata pendidikan sahabat ni, kita jadikan sahabat sebagai kata kunci. Marilah serba bersama mana pun. Bapa tak serupa dengan ajaran sahabat, kita akan tolak lalu. Tapi apa yang jadi itu? Sebab orang kita ni ilmu. Ke sahabat Nabi dia tolak lagi. Tak suruh ayat lah Ustaz Din dia kata, entah ayat hadis Nabi pun tu gua nak kata boleh. Tu dia kemah molek kaedah. Nengung kita. Tu imam tua muda lagi tu gitulah nak ayat. Apa tu? Ki gagal memahami sebab tak masuk molek, tidak jadi sukat hidup. Bahaya, sangat bahaya. Baik. Jadi kata Imam Ahmad lagi, Allah tidak menerima daripada amal wajib dan amal sunat orang yang kutuk sahabat, mencintai para sahabat. Ni terkenal ni kata-kata ni. Kalau baca ada anak buat tu, anak buat slide siapa berapa kat 70 slide. Ini bermula daripada zaman tabi'in. Daripada zaman tabi'in lagi. Bagaimana ulama-ulama yang tercatat nama dalam sejarah ni sebut tentang Syiah Rafidah. Ini antara kata-kata masyhur Imam Ahmad juga ni. Mencintai para sahabat adalah sunnah. Mendoakan kebaikan kepada mereka adalah ibadat. Meneladani cara hidup mereka adalah wasilah. Wabtaru ilaihil wasilah. Cara nak mendekatkan diri pada Tuhan tu kena belajar tentang cara hidup sahabat. Dan mengikuti jejak langkah mereka adalah keutamaan. Itulah wattaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Tu ayat tu. Imam Ahmad, mana Imam Ahmad sebut dia semua ada dalil. Ringkas yang apa? Ni kata-kata utama. Ana tengok di Indonesia lah. Dahsyat Indonesia. Ni dia letak ni setengah ada sebuah masjid letak. Sebab dia sana Syiah ni kuat. Sebab Pancasila ni kajian tak ambil tahu pun, asalkan kamu tidak balas, kamu bayar cukai bebas. Nak amat agama apa Syiah tak apa di Indonesia. Sistem Pancasila tu. Apa kita tak boleh, ada majlis agama, ada badan NGO tu hak mempertahankan. Asal akhir sekali dia tulis Syiah tidak dibenarkan masuk dalam masjid kami. Tulis gitu. Kadang-kadang dia mari ni mencintai sahabat Allah SWT, tulis di pintu masuk masjid. Pun Syiah mari pergi mata tengok tujuan tu siapa tahu betul dah. Jangan siapa gitu tempat kita balas sama lah gitu.
Baik, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang terbaik. Kuntum khaira ummah, itulah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Tidak seorang pun boleh memburuk-burukkan mereka sedikit pun. Tak boleh, kita tak boleh benarkan. Tidak pula menggugak seseorang daripada mereka dengan mencela atau merendah, tidak boleh. Kita tidak boleh benarkan. Sebab tu dulu sepanjang sebut saat ni lah, zaman Umar bin Abdul Aziz, siapa dia cela sahabat, dia akan rotes lah. Dia akan rotes lah. Dia tolak saja. Tu dia panggil ta'zir. Dalam istilah dia panggil ta'zir. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazuni fi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mujagalah aku. Kalau anda nak terjemah mafhum, mujaga molek sahabat aku supaya mujaga aku lah. Tu kalau nak terjemah mafhum. Mujaga sahabat aku, jangan main-main, jangan kamu pandai rendah sahabat aku. Tu supaya jaga aku sendiri. Ataupun terjemah kedua, mujagalah aku berkenaan dengan sahabat aku. Mutulah jaga sebab aku akan mati dulu. Mu kena jaga sahabat aku. Sebab itulah tabi'in, kalau ada orang itu sahabat, dia akan pukul orang itu. Sebab apa? Sebab Nabi suruh jaga. Kemudian kamu juga jaga pula orang selepas sahabat, panggil tabi'in. Summal ladzina yalunhum, kemudian orang selepas mereka, yakni tabi'it tabi'in. 3 kurun ni. Banyak hadis sebut tentang 3 kurun ni. Baik, Nabi bersabda, idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukiratin nujum fa'amsaku wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Jika para sahabat disebut, maknanya dihina. Jika disebut di hadapan kamu keburukan sahabat, fa'amsiku, kamu hendaklah menahan diri, kamu jangan turut serta, duduk dia, jangan diulah bagai-bagai lagu tu. Jika bintang-bintang disebut, diimani, hendaklah kamu menahan diri. Ni ada orang jenis percaya ke bintang ni, kamu jangan terlibat. Dia atas zodiak ni boleh percaya ke zodiak ni, kalau ada orang kata gitu. Tak. Tu kan dia, jangan terlibat. Maknanya salah perbuatan, berakidah. Ini untuk orang awam. Tapi kalau dia tu orang ada autoriti agama, orang berkuasa, dia kena tangkap orang ni, kena beri pendidikan, termasuk dalam ta'zir. Ni kita orang awam biasa, jangan terlibat. Duk dia tu maksudnya paling lemah lah tu. Tu wa dzalika adhaful iman. Mana benci dalam hati. Benci dalam hati ni apa maksud dia? Kita tak terlibat dalam apa bentuk penglibatan. Sokong dengan marah kita tak lagi. Bila orang pakat tak sokong dia, tak hari dah tahun depannya, ni dah mari penuh masjid. Raka masjid. No, ramanya bobok dia mari. Dan jika takdir disebut, hendaklah kamu menahan diri. Tak suruh kecek lebat takdir, takut silap. Ni maksudnya kecek dalam keadaan tidak ada ilmu. Kita jadi lagu ni muka Tuhan takdir nak kan. Tu Nabi tak suruh kecek ni. Tak salah dia, takdir salah. Dan mojoh ni mau takdir tu hawak nak kan. Kau takdir tu hari ni. Kau nak lagu nak seorang moyo nak mana takdir kau pun nak seorang moyo kok. Tapi takdir kau jenis tak mari masjid. Mana awak wan? Kau ni kata siapa kau takdir kau jenis sak okok nak mana? Tak boleh hari memang kau tak sah. Tapi takdir nak mana? Lawan takdir tak boleh. Kogong lah. Sebab tu tak sok kecek lah. Duk dia. Ni dia kena ngaji. Nabi bersabda, la'anallahu man sabba ashabi. Bawah tu ada belakang takhrij hadis, tengok bawah. Allah melaknat orang mencaci para sahabat. Laknat ni mana Allah sekat rahmat. Tu mudah, bahasa mudah. Kita kata sekat mana rahmat kaya ketemu. Laknat ni bukan bermakna Allah tak beri rezeki. Sekat ni sekat kebaikan. Cuba bayangkan seseorang yang Allah benci, Allah tak suka, tiba-tiba Allah beri rezeki melimpah ruah. Dalam istilah agama kita, dia tak panggil nikmat tu, dia panggil istidraj ataupun laknat. Makna dia akan rosak dengan harta tu, dia akan rosak dengan pengaruh itu, dia akan rosak dengan pangkat dan kedudukan dia tu. Tapi bila orang tu baik, Allah beri jawatan, dengan jawatan tu dia boleh naik tinggi darjat, dengan harta tu dia boleh jadi naik tinggi seperti sahabat Nabi lah. Sebab orang munafik pun kaya tidak. Kalau kita baca orang munafik kaya, Yahudi kaya, menguasai ekonomi pada waktu tu asalnya. Zaman Tabuk tu kerajaan Madinah tak kuat lagi, di segi ekonomi tak tutup lagi. Siapa nak sapok peperangan Tabuk tu tak mampu 100%.
Kan cerita kalau kita baca dekat sahabat Nabi minta nak magi perang Tabuk. Nabi kata kerajaan tak ada duit masa tu, nak duit peruntukan, nak beli pedang, kecuali kamu boleh menyediakan kelengkapan sendiri menggunakan dana sendiri. Setengah sahabat tak boleh. Dia dulu orang nak gepa kasut 2 pasal paling kurang, pedang 2-3 bilah tak boleh sebilah. Kalau patah tu nak ngomong dengan ulu gitu, baju besi dia kelengkapan. Kuda sendiri. Setengah sahabat kaya tak minta peruntukan kerajaan. Sebab apa? Dia nak pahala. Jadi hak miskin tak lagi. Siapa dalam Quran sebutkan balik rumah dalam bercucur air mata. Maknanya tidak munafik sikit, abuk perangai tu. Boleh hadir kita, Allah muncul lah. Muncul lah. Kalau tidak lepas kita. Dia ni jeri. Dalam Quran sebut. Itulah sahabat. Sebab itulah ada kitab pula tulis banyak kitab nak baca pakai habis ngomong begitu tu. Dia panggil al-farqu baina suhbah wan nifaq. Ni maulid benar lah, kalau baca ana pun niat juga tengok lepas ni. Baca sekali-sekala, tak 2-3 bulan sekali ke. Perbezaan antara sifat suhbah dengan sifat nifak. Hak orang panggil sahabat Nabi ni lagu mana sifat dia? Hak orang panggil munafik lagu mana sifat dia? Salah satu sifat dia turut serta dalam peperangan. Tu sifat sahabat. Munafik tak. Lepas tu kita kata munafik ada lagi, dia duduk belakang-belakang, tempat tak siapa nak panah. Itu bahasa mudah. Bahasa mudah dalam kitab tu. Baik. Kemudian Nabi kata lagi, tu maksud anak kalau tanya mudah maksud anak gitulah. Mana Allah sekat rahmat. Mana rezeki itu tidak jadi rahmat, jadi laknat kepada dia. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Sesiapa yang mencaci para sahabat maka dia dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Hadis ni ada ulama kita dalam kitab 5 jilid kitab ni. Nama kitab ni dia panggil ensiklopedia tentang Syiah soal jawab. Profesor Dr. Malullah nama. Ni 5 jilid. 5 jilid dia bicara tentang Syiah dalam bentuk soal jawab sahaja. Siapa orang kata dia inilah ihsan ilahi zahir di tanah Arab. Ihsan. Kalau di India ihsan ilahi zahir itulah. Dia ni ihsan ilahi zahir di tanah Arab. Ke ihsan ilahi ke mati ketika sedang duk ceramah. Duk hentai Syiah. Kena bom. Maulana awak balik dia punya rekod iaitu apa tik tu. Dia pasal masa dalam kelas ni, tengok ni. Orang yang berjual. Siapa hafal kitab Syiah. Ada sebuah kitab itu tulis dalam penerbangan lah je. Siap kitab. Duduk dalam kepala. Maklumat. Dia ingat pelik, ingat luar biasa lah ingat tadi. Duduk atas batu dia boleh tulis kitab tanpa rujuk ke. Dia ingat dalam kepala. Berapa tahun? 5-6 tahun dia duduk tubik masuk ke Iran. Dia ambil kitab. Dia tak kecek lagi. Sehingga penuh kitab rumah dia. Baru dia baca, baru dia kecek. Masa tu tak ada internet lagi. Tu ihsan ilahi zahir. Siapa Syiah takut bom. Bunyi 9 orang mati kali ni dia. Atau pentah bunyi bom dalam masa Syiah tu. Maulana pernah pasal dalam kuliah dalam kelas gini masa duduk ngaji. Tu. Ni kitab ni tak ada terjemah lagi. Dalam tu dia sebut lah. Dia kata barangkali Syiah ni jadi bodoh. Dia kata kih kena laknat ni, Allah laknat, malaikat laknat, seluruh manusia laknat. Kih dia laknat sahabat. Bodoh lah ke mana? Duk pukul tubuh sendiri. Siapa tubik darah. Cuba tengok guna pedang siapa toreh kepala anak 10 maret, siapa mati anak ada. Anak kecil. Dia panggil top dia pukul katuk, pukul pipi siapa tubik darah. Kau buat siapa? Orang biasa. Dia punya ayatullah tak buat tu. Ayatullah tak buat, dia tahu dagang. Tapi orang-orang bawah ni buat. Cuba tengok di Thailand. Dahsyat dia. Sekiranya kita mengetahui kedudukan para sahabat dan kita hidup bahkan menyatu ketika mereka lalui dalam memberi. Ni ayat ni bahasa Indonesia. Dia kata kalau kita hidup, kita tahu kedudukan sahabat, kalau kita hidup bersama dia, kita tengok lagu mana cara dia menderma, kita tengok lagu mana cara dia berjihad, mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, anak pinak, kita ketahuilah mereka ni berhak mendapat redha Allah. Habis harta kira. Habis harta saya nak bakar tu kaya tu. Ana baca saya nak bakar minggu depan itu baca saya nak bakar. Engko kitab ni ana baca habis saya rumah apa habis dah. Nak masuk bab saya Ali takdir Tuhan juga tu. Tidak menyalahkan takdir, klik kapung. Tak ada baca. Habis 3 sahabat tu. Saya nak bakar, saya nak Umar, saya nak Uthman. Habis saya nak Uthman. Nak masuk ke sana Ali klik kapung.
Ni minggu depan kita masuk kena SN Awakar. Jadi kalau kamu ada, kamu tengok sendiri. Lagu mana cara dia derma. Bukan main-main. Tak ada pun kita kerja 2 kerja. Ni kerja untuk keluarga, ni kerja khusus untuk derma. Ada. Kerja pasal malam untuk derma. Sebab kerja cikgu ni tak erok. Gaji murah. Murah cikgu tidak gaji tetap. Cikgu sandara misalnya. Kerja bolak malam. Apa? Untuk menderma. Ramai sahabat lagi. Tu. Siapa tahu tu. Sebab tu kita ni kata, kalau kamu tengok cara dia berkorban harta. Ingat cerita tak? Ingat anak tak ingat siapa dia ingat boleh tolong ingatkan lah. Kan perempuan Madinah kan, bila dalam satu peperangan tu, bila Nabi istilah nak pergi dia jerit. Sahabat tanya apa jerit, dia kata tak ada, habis dah orang jatuh dari keluarga dia. Anak dia tu lelaki dia suruh pergi mati belaka, tinggal tin ya. Jerit dia. Buat tak ada, tak boleh. Tu jiwa tu. Tu maksud dia ni. Ni hadis ni dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada, anda pernah baca situ. Syarah Syekh Uthaymin. Patutlah dia dapat redha Allah pun radhiyallahu anhum. Patut dapat. Sampai hari ni kita sebut, sebab tu kena beringatlah. Boleh kita nak kat orang lain, tetapi setengah ulama kata kurang ajarlah seseorang itu kalau dia guna untuk orang radhiyallahu anhu. Sebab tu dia untuk sahabat. Sebab Nabi alaihi salam sallallahu alaihi wasallam, Isa alaihi salam. Boleh kita nak guna orang, tapi kalau tak guna lagi baik mengikut ulama. Tu radhiyallahu tu Tuhan beri khusus. Kita nak kata apa ni, kita barakallahu fi, guna tu sudahlah untuk kita ya. Ini sebut Ustaz Din radhiyallahu anhu. Tak payah ngajar anak minggu depan. Kata bodoh-bodoh nak murid aku. Apa tu? Tak ngaji nah tu cara tu. Tak ngaji nah cara lagu tu. Sebab tu pernah masa nak mengaji lu, malah pernah ditunjuk satu kitab Bukhari cetakan baru. Bila sebut nama-nama bila sebut nama sana ni alaihi salam. Malah kata kitab ni cetakkan mana ni, bila tengok cetak di Lubnan. Tak boleh pakai. Mana ada dalam Bukhari sebut Sayyidina Ali alaihi salam radhiyallahu anhu lah, sepuluh ramai-ramai tu lah. Tu kena ingat, itu orang panggil adab. Terima dia dah gitu dah. Jadi kalau kita nak guna pada lawan rasa pelik, kalau orang ngaji rasa pelik lah. Gitu ya. Sehingga Allah cinta kepada mereka dan mereka dapat syurga Allah. Sehingga kita boleh ikut. Ni kalau kita tahu sungguh, kalau kita belajar, kita boleh ikut jejak langkah mereka dan kita akan dapat juga radhiyallahu tu. Itulah was-sabiqunal awwalun minal muhajirin walladzina tabauhum bi ihsan. Sesiapa yang ikut cara sahabat, dia akan dapat juga radhiyallahu anhum. Dia akan dapat juga. Tapi syarat kena ikut tu. Nak ikut kena tahu lah. Hak tu kena ngaji. Hak kita duk ngaji ni basic baru ni. Selanjutnya kita berkenan memberikan yang mahal. Jiwa dan raga. Akhir sekali kita sanggup bui hak paling mahal. Gapo dia paling mahal? Kita sanggup bui untuk agama. Jadi gitulah kalau kita ikut sahabat, dijadi lagu tu. Demi menjunjung tinggi kalimah Allah la ilaha illallah di seluruh penjuru alam raya. Dalam kitab Musaharah ni anda baca sahabat ni kalau zaman dulu berebut tu payah ketemu beroyak gini, dia tanya ustaz di ni bagaimana soalan juga anak murid pun ada juga universiti. Tu kita pecah lah, tak boleh jadi anak murid. Anak kena dah kata orang tua ni. Dalam kitab tu sebut sahabat Nabi berebut janda-janda kalau tu laki dia mati kerana jihad fi sabilillah. Sebab Nabi sebut antara janda yang dia dapat pahala besar kalau nikah dengan dia, tu laki dia mati kerana jihad fi sabilillah. Dan dalam kitab tu sebut ke timur ke dalam kepala kita, kita jawab kita nak pergi ke Palestin, tidak mikir kita ke mana anak kita, tak mikir. Mesti mikir anak. Kalau bini seorang, kalau bini ramai, patu anak pula ramai, patu mak pula tua dah mikir nak pergi perang. Bapa sahabat dia tak mikir. Dia sebut lagi kitab tu. Sebab sahabat ni Nabi didik dia semangat setia kawal besar, dia tak payah raya. Sebab tu zaman Nabi bila mati tu lelaki pakai ambil lalu janda. Sebab tu suami-suami tak bimbang, anak dia tak akan merempak, anak dia tak akan terbiar. Apa sahabat dia akan ambil lalu isteri dia jadi bini dia, anak dia akan dijaga, anak tu anak yatim, pok dia syuhada. Tu orang panggil fikrah sahabat. Kita ni sebenarnya nikah janda anak amat bodoh, pikul baru hidup dengan ni.
Berat orang Melayu kita jauh mikir. Tapi abang mek nak ingat okey dia tanya, "Patu start lagu mana?" Kecek saja. Nak aku hafal. Tu kata ustaz mek kecek. Kena ada anak murid tolunya begitu berokat lah ustaz gitu tak. Anak kena dah tu. Ustaz lagu mana? Anak ni anak setia dengan seorang tu je kata. Penakut tu dia tu. Kena dah. Ni anak sebut anak murid juh belakang sini. Tapi kalau baca tendengu kita, anak baca kita tendengu patutlah. Orang kita duk main perasaan, apa? Nak duduk sekali dalam syurga ni kalau kau tu. Bukan ajaran Nabi lagu tu. Enggak kahwin ni muda lagi. Tak nikah lah. Bapa ustaz dua ayat nak kalau nikah lah tak hidup sekali tak lagi. Ya kau tu lelaki masuk syurga ni. Dan tidak nak prejudis tapi nak ayat cara mikir tu tak kena. Taklah kita rasa walaupun tak dosa mikir tapi cuba kita baca cara hidup sahabat Nabi, bentuk sahabat lagu mana. Oh hebat kita tu. Pas kita mikir dah anak pun lepas tu malah anak pernah sebut dalam kelas masa ngaji. Dia kata ni cara fikrah sahabat. Sebab tu dia tak using dia pergi perang mati. Dia yakin dengan sahabat hak hidup ni. Dia tak akan biar anak dia. Ambil lalu buat bini. Ambil lalu anak dia. Bila ambil bini ambil sekali dengan anak lah maksudnya. Mana anak yatim. Tu. Banyak kalau kita baca dalam ada mufrad kita akan jumpa lah. Ibnu Umar ni sebab penduduk Madinah ni tak kena ingat. Ingat dah putih tu ambil 5 minit lagi. Di Madinah ni paling ramai lah anak-anak yatim apa? Sebab sahabat mati syahid. Ramai semua anak yatim di Madinah. Apa? Moga ayah dia mati dan perang. Ibnu Umar kata aku tak akan pergi rumah orang buat kenduri kalau tak ada anak yatim. Aku tak akan pergi. Tu Ibnu Umar dia didik masyarakat. Aku tak akan pergi rumah orang tu kalau anak yatim tak ada. Buat makan tak panggil anak yatim. Aku tak pergi. Tu hadirat orang panggil. Ni maksud anak generasi yang diiktiraf. Itulah cara dia mikir. Baik. Nanti kita akan jumpa dalam kitab ni. Bila sahabat Ibnu Umar kan, kalau dia buat makan, dia ada dalam senara dia tu, anak yatim. Dia cek, hak ni tak mari apa. Dia sipai lalu, dia tak nanti hak lebih-lebih. Dia sipai makan dia. Lepas tu bila budak tahan ni dia kata, ni aku sipai, bukan ambil hak lebih-lebih dak. Tu Ibnu Umar. Nak ayat bui. Apa jadi lagu tu? Sebab tok guru dia Nabi. Tu mudah nak faham. Sebab tok guru dia Nabi. Orang tak kenal sahabat ni mana dia ni jahil benar lah tentang Nabi sebenarnya. Dengan demikian kita telah bersikap jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berfirman tentang para sahabat. Ni cuba perhati ayat kita nak tadabbur ayat ni. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang mukmin sini kalau tengok dari tafsir mana orang mukmin pada mula-mula ayat ni tu orang mukmin zaman Nabi, sahabatlah. Di kalangan mereka orang mukmin tu, kita ni mukmin belaka tapi asal ayat ni mukmin ni sahabat. Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janji kepada Allah. Maknanya ada dah mati syahid. Itu maksudnya. Dan ada di antara mereka yang gugur makna mati syahid, dan ada di antara mereka yang sedia tunggu-tunggu untuk mati syahid. Allah sebut begitu tentang sahabat. Hak mati dah mati, hak tak mati lagi duk tunggu bila perang pula. Jiwa tu lagu mana tu jiwa tu, kita nak faham jiwa siapa tahu tu. Duk tunggu bila lah pula nak perang. Cuba perhati Abu Sufyan jeri, Khalid Ibn Walid jeri apa? Tak cakap perang, tak mati. Abu Sufyan jeri. Sebab apa? Sebab dia buta kan, dia mata dia buta. Zaman Nabi dia perang, zaman Nabi pergi perang semua buta sebelah. Tapi boleh pergi lagi, bukan apa lagi, bukan ada sebutir lagi. Lepas Nabi mati perang lagi, akhir sekali lagi perang. Dan dia mati di atas katil rumah dia. Waktu dia jerit tu, nak tugak dia kata dok masa emas mati. Hani ayat ni sebut tunggu, tapi kadang-kadang terhabui. Khalid tu tak bui, kan pelik tu. Saifullah lah tu, pedai Allah. Ni maknanya cuba fikir kalau kita nak tadabbur ke maknanya sahabat Nabi tak tu. Di kalangan mereka tu berimeh sungguh. Hak mati syahid tu maknanya dia telah menunaikan janji dia. Hak janji nak mempertahankan agama sampai titik darah terakhir tak mati. Duk tunggu mati tu. Berat tu ayat ni. Maka kita menjadi orang-orang yang menunggu. Lalu Allah membuka hati dan pendengaran bagi kita.
menebarkan iman dan kebaikan di seluruh penjuru bumi dengan perantara kita. Wujudlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Maknanya tunggu untuk mati syahid. Mana peringkat tinggilah tu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini sahabat ni sudah sampai peringkat tunggu untuk mati syahid. Tahap dia tu. Marilah kita bersama-sama bersiar-siar di taman indah orang-orang yang beriman dengan benar, agar kita dapat melihat dan mengetahui bagaimana mereka bersikap benar kepada Allah, sehingga Allah memuliakan mereka dan memuliakan Islam dengan mereka di setiap tempat. Mana setiap Islam pergi, ada pahala untuk dia. Kami menolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia berkenan mengumpulkan kita bersama. Mana kita sanggup. Ni doa ni sebenarnya. Kita sanggup tolong agama Allah supaya Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah. Nabi katakan man ahya sunnati fahuwa ma'i fil jannah. Kan Nabi kata dalam hadis, siapa dia menghidupkan sunnah aku, dia bersama aku dalam syurga. Hadis sahih. Tu kan. Ulama kata mahkum mukhalafahnya, sesiapa dia yang pendam ke sunnah aku, lepas tu dia bersama siapa? Fikir diri lah tu. Kami Allah akan kumpul kita bersama para sahabat, para nabi dan para sahabat di syurganya dan tempat bersemayam rahmatnya. Sesungguhnya dialah Tuhan yang patut dan berkuasa nak buat semua tu. Orang tak ada satu kuasa boleh kumpulkan kita dengan nabi. Allah yang boleh. Jadi kena ikut sunnah lah. Jadi minggu depan ni anak sebut sebelum kita baca Sayyidina Bakar ni ringkasan Nabi 5 minit biar kita ingat 10 perkara seseorang itu kalau dia ikut sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, dia akan dapat 10 perkara. Itu tu anak sebut minggu depan lah. Jadi minggu depan sebelum kita baca tentang Sayyidina Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kita nak tahu dulu 10 perkara tu gapo dia kalau kita ikut sunnah Nabi, sunnah sahabat ni, gapo dia 10 perkara kita boleh tu. Lepas tu kita baca ni. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.